السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Tuan Nazir Masjid Al-Ansar, barisan AJK Masjid Al-Ansar, Tuan Imam dan juga Tuan Bilal, dan yang saya kasihi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki fasa-fasa terakhir dalam bulan Sya'ban ini, dan selepas daripada ini kita akan memasuki bulan Ramadan. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala memberi kesihatan, memanjangkan umur kita bertemu bulan Ramadan yang tidak berapa lama lagi. Alhamdulillah diberi kesempatan pada malam ini untuk kita bincang sedikit mengenai dengan kelebihan Ramadan. Dan sebelum daripada itu, saya suka menyebutkan tentang peperangan yang ada dalam bulan Ramadan, iaitu peperangan Badar. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan pada bulan Ramadan Al-Quranul Karim. Kemudian bulan Ramadan adalah furqan min naw'in akhar, iaitu perbezaan antara hak dan batil. Dan dalam bulan Ramadan juga ada peperangan, dipanggil peperangan al-ma'rikatul kubra, iaitu ma'rakah al-kubra, peperangan yang besar, iaitu peperangan Badar. Kalau tuan-tuan lihat dalam peperangan ini, sejarah telah merakamkan beberapa ibrah yang banyak mengenai dengan peperangan Badar ini untuk generasi yang selepas daripada itu seperti kita. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, berlakunya peperangan Badar ini pada tahun yang ke-17 Ramadan, 17 Ramadan pada tahun yang kedua hijrah. Peperangan yang pertama ketika Nabi berhijrah ke Madinah adalah peperangan Badar. Sebelum itu ada peperangan, tapi nama saja peperangan, tak berlaku peperangan. Yang betul-betul berlaku peperangan ketika selepas Nabi berhijrah ke Madinah adalah peperangan Badar. Sebahagian ulama kata sebelum itu dah ada peperangan, tapi peperangan bukan di Madinah, iaitu di Makkahul Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara orang Islam dan juga antara musuh orang-orang Islam bertempur dalam peperangan tanpa sebarang perjanjian, persediaan. Kita lihat Nabi SAW sampai kepada Nabi berita mengenai dengan perkhabaran Al-Air, rombongan saudagar orang-orang kafir Quraisy yang datang daripada Syam, akan melalui Madinah. Maka Nabi seru kepada manusia untuk keluar, tahan mereka dan rampas harta mereka. Sebab apa rampas? Orang-orang Islam ketika berada di Mekah, mereka habis hancurkan rumah orang-orang Islam, ambil rampas harta orang-orang Islam. Jadi mereka berniaga ke Syam, nak pulang ke Mekah akan melalui Madinah. Maka pada ketika itu sekat mereka dan ambil segala harta rampasan perniagaan mereka. Rombongan saudagar daripada Syam ke Mekah diketuai oleh Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan bila mendengar, dia akan menyatakan an-najah, iaitu kami perlukan pertolongan. Tetapi orang Quraisy, mereka berterusan untuk keluar untuk berperang dengan Nabi. Mereka tak nak tolong sebab Abu Sufyan ni, sebab mereka dah keluar daripada Mekah, dah keluar dan nak serang orang-orang Islam. Sehingga Abu Jahal menyatakan, wallahi la narji'u hatta nablugha badran wa nuqima fihi salasan nanharul juzur wa nut'imu at-ta'am wa nusqi al-khamra wa tasma'u bin al-arab. Demi Allah kami tak akan keluar
kami tak akan patah balik. Sebab Abu Jahal ni prinsip dia tegas. Kalau A, dia dah keluar dan nak pergi ke Badar, nak bertemu dengan orang Islam, dia akan pergi, dia tak akan patah balik. Sehingga dia kata kami nak bermukim di mana? Di Badar selama 3 hari. Kemudian kami nak sembelih unta di sana, makan, buat kenduri, kami beri makan kepada manusia, dan kami minum arak, dan kami akan selingkan dengan nyanyian-nyanyian daripada hamba-hamba. Fala yazalun yuhabunana abadan, sehinggalah mereka rasa kegerunan kepada kami. Buat persediaan awal. Ketahuilah Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat, anna Allah wa'adahu ihda ta'ifatain. Kalau ikutkan Nabi dan juga sahabat-sahabat, dia nak menahan rombongan orang-orang Quraisy merampas harta mereka, iaitu yang diketuai oleh Abu Sufyan. Tapi Allah Ta'ala nak sebaliknya. Dalam kehidupan kita begitulah, kita nak A tapi Allah Ta'ala bagi B, kita nak macam ni tapi Allah Ta'ala bagi yang lain. Kerana itu yang terbaik bagi kita. Seperti mana dalam peperangan Badar, mereka kalau boleh tak naklah bertemu dengan kafir Quraisy ini, kafir Quraisy daripada Mekah, kerana persenjataan mereka lengkap. Orang Islam tak ada apa, hanya pelepah tamar bilangan yang sedikit tak cukup. Nabi SAW adakan meeting dengan sahabat-sahabat. Wa kana katsiran ma yastashiruhum imtisalan li amri rabbih. Maka banyaklah Nabi minta syur, pendapat daripada sahabat-sahabat, kerana mengikut perintah Allah, wasyawiruhum fil amr, dalam sesuatu urusan mesyuarat. Di situ ada keputusan dan ada kebaikan di sana. Kalau kita lihat manusia, kecenderungan mereka akan nak ke mana? Rampasan harta daripada Abu Sufyan dan juga sahabat-sahabatnya yang lain. Tetapi Allah Ta'ala nak satu benda yang lain, iaitu berperang dengan Abu Jahal dan juga tentera-tenteranya. Nabi SAW bila minta pendapat daripada sahabat-sahabat, Miqdad bin Amr bangun. Dia kata, ya Rasulullah, imdi lima umirta bihi fanahnu ma'ak. Kamu putuslah apa yang diperintahkan kepada kamu, kami ikut saja bersama dengan kamu. Kemudian dia kata apa, Miqdad bin Amr, wallahi la naqulu lak kama qala Banu Israil li Musa. Demi Allah, kami tak cakap kepada kamu seperti mana Bani Israel pernah bercakap kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa Bani Israel cakap kepada Nabi Musa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, kamu pergi berperang dengan Tuhan kamu. Kami nak duduk sini je. Kamu dua je pergi berperang. Kami tak macam tu. Fawalladhi ba'asaka bil haqq law sirta bina ila barkil ghimad lajaladna ma'ak min dunihi hatta tablughahu. Demi zat yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, wahai Muhammad, kalau kamu berjalan sampai ke Barkil Ghimad. Barkil Ghimad ni tempat yang jauh daripada Mekah, lebih kurang 5 km lebih, di belakang Mekah sana. Tak apa, mereka kata sampai ke Barkil Ghimad pun kami sampai ke sana, kami akan setia bersama kamu, wahai Muhammad. Kemudian Nabi SAW menyatakan, asyiru alayya ayyuhan nas, isyaratkan kepada kami, wahai manusia, beri pendapat kepada kami, kepada aku, wahai sahabat-sahabat. Nabi nak bukan di kalangan orang Muhajirin. Miqdad bin Aswad di kalangan Muhajirin. Nabi tak nak jawapan daripada mereka. Nabi nak jawapan daripada orang-orang Ansar, kerana mereka adalah orang mustautin di Madinah. Nabi nak dengar suara daripada mereka sendiri, orang-orang Ansar. Mereka setia bersama Nabi, mereka setia memberi perlindungan kepada Nabi. Orang-orang Ansar faham annahu ya'nihim, iaitu Nabi maksudkan adalah mereka. Kerana mereka ini innama bay'u, mereka berbaiat dengan Nabi, mereka akan memberi pertolongan kepada Nabi, membantu Nabi, dan akan halang kemudaratan yang akan sampai kepada Nabi. Fastasyaruhum, Nabi minta pandangan daripada sahabat-sahabat supaya mereka bangun. Pada ketika itu Sa'ad bin Mu'az di kalangan orang Ansar, bukan orang Muhajirin, lantas bangun. Dia menyatakan, wallahi laka annaka ya Rasulullah turiduna. Wahai Rasulullah, demi Allah, seolah-olah kamu nak
maksudkan daripada percakapan kamu ini adalah kami, iaitu orang Ansar. Maka Nabi kata ya. Maka Sa'ad bin Mu'az kata, inni la aqulu anil ansar, aku bercakap bagi pihak orang Ansar. Sil habla man syi'ta wa qata' habla man syi'ta. Kamu nak hubungkan dengan siapa yang kamu nak, silakan, kami akan ikut. Kamu nak putuskan hubungan dengan siapa, kami akan ikut. Wa khudh min amwalina, kamu ambillah daripada harta-harta kami apa yang kamu nak. Wa ma akhadhta minna kana ahabba ilaina, apa yang kamu nak, apa yang kamu paling kasihi di kalangan kami, apa yang kami tinggalkan, kamu nak ambil. Wa ma amartana fihi min amrin fa amruna fihi tab'an li amrik, apa yang kamu perintah kepada kami, kami ikut saja kamu wahai Muhammad. Famdi ya Rasulullah, teruskan perjuangan wahai Rasulullah, kami sentiasa di belakang kamu. Fanahnu ma'ak, kami sentiasa follow di belakang kamu. Fa walladhi ba'athaka bil haqq law ista'radta bina hadzal bahr la khadnahu ma'ak, kalau kamu selam dalam lautan, kami turut juga selam bersama kamu wahai Muhammad. Ma takhallafa minna wahidun, kami di kalangan orang Ansar tidak akan tinggal seorang pun yang meninggalkan kamu wahai Muhammad. Wa ma nakrahu an nalqa aduwana ghadan, kami tak suka kami bertemu dengan musuh kami esok dalam keadaan kami tinggalkan kamu wahai Muhammad. Inna la subrun 'indal harb, kami benar-benar bersabar ketika peperangan. Suduqun 'indal liqa, benar dalam perjuangan. Wa la'alla Allah yurika minna ma tuqirru bihi 'ainuk, mudah-mudahan Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kamu wahai Muhammad, di kalangan kami ada yang menjadi penyejuk mata kamu wahai Muhammad. Kisah dia agak panjang, tapi kita nak bagi kita dalam perjuangan Nabi dalam peperangan Badar ini, apa yang kita boleh mengambil pengajaran. Dalam bulan Ramadan mereka berperang. Kita kalau dalam bulan Ramadan setakat kerja berat sedikit yang tak sampai ke tahap berperang, maka kita ubah minded kita yang menyatakan bila puasa letih, tak larat, tak berupaya, mengantuk dan sebagainya. Kita ubah, bahkan orang yang berpuasa lebih menjadi kuat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat dalam hadis Nabi kata, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj, siapa yang mampu di kalangan kamu berkahwin, maka hendaklah ada di kalangan kamu kemampuan nafkah zahir dan batin, berkahwin. Siapa yang tak mampu, Nabi kata fa'alaihi bis-saum, hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija. Dalam berpuasa sebenarnya ada kekuatan untuk memecahkan syahwat. Sebenarnya bukan mudah dalam perkataan Nabi ini, puasa memecahkan syahwat. Di sana ada beberapa liku yang kita perlu lalui. Sama seperti bulan Ramadan. Tuan-tuan lihat bulan Ramadan, bulan yang malas, bulan yang letih, bulan lesu, itu hanya beberapa hari di bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan masuk saja 5 hari, 6 hari, dah seminggu bulan Ramadan, perbezaan yang ketara. Sebab itu antara falsafah berpuasa ini, bila benda yang berat, ramai-ramai berpuasa, dia akan jadi mudah. Bila disebut bulan puasa, kita rasa tak jadi berat untuk berpuasa. Walaupun hari pertama, kedua agak terasa bagi orang yang tak biasa puasa. Orang yang biasa puasa sunat pun dia akan terasa. Sebab puasa sunat tak berturut-turut. Kadang-kadang hari Isnin, hari Khamis, hari-hari putih dia puasa. Tapi bila sebut bulan Ramadan, dia berturut-turut. Bila berturut-turut berpuasa, dia memberi sedikit kesan dalam diri kita, berbeza dengan puasa sunat. Benda-benda yang susah, bila mana kita bergabung, maka akan jadi mudah. Bila diumumkan, ditakmim menjadi umum perkara yang susah, dia akan jadi mudah. Sebab itu puasa bulan Ramadan jauh lebih mudah berpuasa pada bulan Syawal. Bulan Syawal puasa sunat 6 hari je, tapi bertangguh-tangguh, kadang-kadang sampai ke hujung Syawal baru habis puasa 6. Sebab apa berlaku begini? Sebab minggu pertama ada kenduri, minggu yang kedua ada anak saudara menikah, kemudian macam-macam, ada jemputan, rumah terbuka dan sebagainya, sampai tak sempat nak berpuasa 6 hari di bulan Syawal ni. Bila mana semua manusia buat, jadi kita akan jadi mudah. Kita akan jadi mudah. Begitu juga dalam Islam, apa-apa perjuangan, kesusahan yang ditanggung bersama, dia akan jadi mudah. Kalau seorang dia yang tanggung kesusahan itu, dia akan jadi susah.
Itulah yang dimaksudkan antara salah satu daripada falsafah hikmah berpuasa ini. Bukan sekadar pada peperangan Badar saja dalam kesusahan berpuasa ini disyariatkan, diperintahkan untuk berperang. Berperang ini bukan satu perkara sunat dalam peperangan Badar, wajib mesti. Mereka sebenarnya tak nak berperang dengan Abu Jahal dan juga tentera. Mereka nak tahan rombongan daripada orang-orang kafir Quraisy, daripada tentera Abu Sufyan. Tapi sebaliknya berlaku, dalam keadaan puasa kelengkapan tak cukup berperang, kemudian bilangan pun tak cukup, tapi Allah Ta'ala kata berperang. Allah Ta'ala nak satu perkara yang kamu nampak perkara tersebut biasa dan susah, sebenarnya di sana ada satu kebaikan. Allah Ta'ala turunkan malaikat bantu. Sehingga satu riwayat menyatakan orang Islam mengangkat pedang tak sempat pancung kepala orang kafir. Kepala orang kafir telah dipancung, malaikat yang pancungkan. Tak, sentiasa bantuan ghaib Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang Islam, walaupun mereka sebenarnya tak mahu berperang dengan Abu Jahal dan juga tenteranya, atas beberapa faktor, iaitu tentera yang begitu ramai daripada pihak kafir, persenjataan yang cukup lengkap, kemudian berlaku pula dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan perlu ingat, dalam Fathu Mekah, rentetan daripada perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah, berlaku Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah ini juga berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah, juga pada bulan Ramadan. Kita nak sebut sikit mengenai dengan beberapa hukum yang kita perlu sentuh dalam bulan Ramadan ini. Walaupun ada beberapa minit, kalau nak sentuh mengenai dengan Ramadan ini mungkin satu masalah yang besar dan banyak. Kita selalu sebut tentang mengenai kecuaian sebahagian di kalangan kita dalam bulan Ramadan. Selalunya di antara sebelum maghrib, apa yang kita laksanakan bila sebelum maghrib ini, kita akan buat persiapan awal. Balik kerja pun awal. Sebenarnya pukul 4 dah balik dah. Selalu pukul 5.30, pukul 4 dah balik. Jam macam mana pun pukul 6.30 masih sampai punya. Jadi bila balik awal, mandi, semua duduk di atas meja makan hamparan. Sebahagian di kalangan kita, bila mana awal ni tak tahu dia nak buat apa, maka dia gapai handset, dia tengoklah apa berita hari ni, kemudian nak pelajari Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Sebenarnya bulan Ramadan, kalau boleh kita hadkan, limitkan untuk perkara-perkara yang lain, kerana ibadat dalam bulan ini amat berharga dan amat dikira besar. Satu ibadat fardu menyamai 70 ibadat sunat. Satu ibadat fardu di bulan Ramadan menyamai 70 ibadat fardu di bulan-bulan yang lain. Satu ibadat fardu di bulan Ramadan, satu ibadat sunat di bulan Ramadan menyamai satu ibadat fardu di bulan yang lain selain bulan Ramadan. Ganjaran yang besar, rebutlah peluang yang ada sebelum solat maghrib, maka bacalah Quran, berdoalah kepada Allah. Salah satu la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Salah satunya adalah orang yang berpuasa, sehingga dia berbuka puasa. Jadi waktu tersebut, sebenarnya waktu berbuka puasa, waktu kita berpuasa, mustajab doa. Kemudian pertukaran shift malaikat, siang malaikat malam, malaikat pagi dah nak naik, malaikat malam nak turun. Jadi mereka naik bawa doa kita. Kemudian sembahyang maghrib secara berjemaah. Antara kita rasa perkara yang biasa bila kita buka puasa di rumah dan kita makan sampai kenyang, dan kita tak terasa berharganya meninggalkan solat maghrib secara berjemaah, terutama dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kalau boleh buka puasa di masjid ataupun di surau, ataupun buka puasa yang ringkas di rumah kemudian segera ke masjid, itu lebih afdal. Sembahyang maghrib, kemudian lepas sembahyang maghrib, apa yang kita perlu buat? Wirid 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nabi kata, man sabbaha lillahi salasan wa salasin fi duburi kulli salah. Siapa yang bertasbih 33 kali, subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampunkan dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis yang sahih, setiap selepas sembahyang fardu. Cuma lepas maghrib, sebahagian tempat
dia makan kurma dulu, minum air, kemudian baru solat berjemaah. Bila solat jemaah, lepas tak makan nasi dah, tak sempat nak wirid dah, Al-Fatihah terus baca doa. Sebenarnya imam tak baca pun tak apa, kita boleh baca. Sebab tu sebab di negara Arab mereka tak wirid secara beramai-ramai, seorang-seorang. Sebab mereka dah tahu tugasan masing-masing. Lepas semayang apa yang perlu buat, wirid dan sebagainya. Lepas semayang maghrib, apa yang kita buat? Sebahagian di kalangan kita, alhamdulillah, ada yang membaca Quran, ada yang habiskan dengan zikir dan sebagainya. Sebahagian di kalangan kita ada duduk belakang bersembang sementara nak masuk atau isyak. Itu antara perkara yang antara perkara lawa lah, perkara yang tak dimanfaatkan sepenuhnya. Tuan-tuan boleh sembahyang sunat awabin dan jangan dilupakan i'tikaf. Masuk saja dalam masjid terus niat i'tikaf. Seperti kita masuk dalam masjid i'tikaf ni, apa maksud i'tikaf? Duduk seketika di masjid walaupun beberapa saat. Tuan-tuan masuk, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Niat dalam hati, saja aku nak i'tikaf kerana Allah Ta'ala. Maka sepanjang tuan-tuan duduk di masjid, solat tarawih selalu dengan isyak selalu 1 jam. 1 jam tu tuan-tuan dapat pahala. Kalau tuan-tuan duduk saja tak semayang, tak masuk semata-mata untuk sandar kat dinding untuk berehat sekejap, untuk nap, tidur sekejap kalau tengah hari, dapat pahala i'tikaf. Niat i'tikaf saja. Tak perlu tuan-tuan tak baca Quran, tak buat apa pun, duduk niat i'tikaf dapat pahala. Nabi SAW 10 malam terakhir Nabi tak tinggal i'tikaf sehinggalah Nabi wafat. Sehingga Nabi wafat, Nabi tak tinggal 10 malam terakhir. Maksudnya Nabi duduk di masjid pagi dan malam. 10 malam terakhir Nabi keluar bila ada keperluan, ada hajat. Kita bila beriktikaf di masjid, i'tikaf takkan batal. Kalau tuan-tuan keluar ada keperluan yang terdesak untuk keluar. Bila keluar untuk ziarah orang sakit dan sebagainya, maka masuk balik, tuan-tuan perlu niat balik lah. Selalunya ziarah orang sakit dalam masa yang agak lama kalau jauh. Kemudian keluar tanpa keperluan apa-apa, masuk balik dalam masjid perlu niat i'tikaf balik. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Tuan-tuan datang berapa kali ke masjid 5 waktu, maka masuk niatlah i'tikaf, kerana inilah satu-satu pahala yang paling mudah untuk kita dapat. Masuk lintas ke hati saja aku i'tikaf kerana Allah Ta'ala, maka sepanjang mana tuan-tuan duduk akan dapat pahala beriktikaf. Cuma benda ni selalunya diberi penekanan bila pada bulan Ramadan. Sedangkan sebelum bulan Ramadan kita boleh i'tikaf. Sama macam witir. Witir ni sepanjang malam tuan-tuan kena jaga. Sepanjang tahun dalam mazhab Hanafi wajib, dan solat witir antara solat sunat terafdal. Sebab solat sunat witir sebahagian mazhab Hanafi menyatakan wajib. Antara solat-solat sunat yang afdal, yang terafdal ada solat sunat witir. Mazhab Syafi'i sunat muakkad. Bila mana ada ulama menyatakan wajib, walaupun wajib di sisi mereka itu tidak sama wajib termnya di sisi mazhab kita. Kerana mazhab kita fardu wajib sama. Mazhab Hanafi di sana wajibnya makna lain, fardunya makna lain. Kemudian selepas daripada kita tunaikan solat isyak secara berjemaah, sebahagian tempat lah, sebahagian masjid dan juga surau, kadang-kadang imam dia nak cepat, Al-Fatihah baca doa, sedangkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah seperti yang saya bagi tahu tadi, maka itu hanyalah 2 minit ataupun kurang daripada 3 minit. Tuan-tuan boleh habiskan dengan segera. Subhanallah, subhanallah. Cuba tuan-tuan kira set masa berapa minit, tak sampai 3 minit. Benda yang simple, dan cuma Melayu kita ini, bagi saya peranan imam cukup penting. Sebab makmum di kalangan orang Melayu kita banyak mengikut, yang mana tahu apa tugasan dia perlu dia buat, itu okey. Tapi kebanyakan kita diikut imam. Imam buat dia buat, imam tak buat dia pun tak buat. Sebab itu imam antara memberi tugasan yang penting. Bila mana contohnya pukul 7, 6.30, bila mana tengok ramai datang masjid yang baca Quran, alhamdulillah. Tapi ada yang buat datang masjid awal bersembang dan nak tunggu buka puasa. Jadi bila imam buat announcement, sama-sama kita buat tahlil pada petang ni, semua akan berkumpul. Sebab peranan imam penting.
Bila orang kata okey, kita berkumpul dalam masa 20 ke 30 minit ni kita baca, kita tadarus Quran sikit, saya baca, tuan-tuan ikut, mesti makmum akan ikut confirm. Sebab orang Melayu kita kepercayaan kepada imam ini, mereka akan bertaklid 100%, akan ikut, dia tak akan bantah. Kemudian bila masuk saja selepas daripada sembahyang isyak, wirid subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, kemudian solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ini sebahagian tempat 8 rakaat, sebahagian tempat adalah 23 rakaat. 20 rakaat termasuk witir 23, ada sebahagian 8 masuk witir 11 rakaat. Tuan-tuan, bila mengikut sunnah Nabi 8 rakaat, itu tidak dinafikan. Aisyah dalam versi yang pelbagai riwayat, ada yang kata 7 paling sikit, secara ghalib kebiasaan 8 rakaat, masuk witir semua 11 rakaat, kemudian paling banyak pun Nabi buat 13 ataupun 15 rakaat, itu saja. Cuma Aisyah kata jangan kamu tanyalah, jangan kamu tanya bagaimana qiyam, lamanya qiyam Nabi, bagaimana cantik dan lamanya rukuk dan sujud Nabi. Sebab itu kita di kalangan kita dia nak ikut sunnah Nabi, tapi ikut sunnah bilangan je. Dia tak nak ikut sunnah yang dalam kualiti semayang tu. Itu yang penting. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga perempuan, 3 mazhab, satu riwayat daripada mazhab Maliki juga menyatakan bilangan rakaat tarawih adalah 20 rakaat. 20 rakaat. Kemudian bila sebut tentang 20 ataupun 8, bagi saya itu subjektif, bergantunglah kepada masjid ataupun surau. Kalau Jabatan Agama Islam dah keluarkan warta yang mana mewajibkan berapa rakaat, maka kita buat. Kalau tak ada keluar apa-apa warta yang mewajibkan, maka terpulang. Itu subjektif kepada masjid dan juga surau, apa yang terbaik untuk jemaah. Sebahagian jemaah dia nak yang ringkas, ada yang nak bilangan rakaat yang panjang sampai 20, tapi bacaan yang sederhana ataupun yang pendek. Itu AJK dan juga ahli jawatan kuasa saja yang mengetahui bagaimana jemaah mereka. Kemudian bila sebut tentang sembahyang tarawih, bermula sembahyang tarawih adalah lepas sembahyang fardu isyak, berakhir sembahyang tarawih sebelum subuh esok. Siapa yang mungkin dia kerja letih, mengantuk sangat, tak sempat, tak larat nak solat tarawih ni, maka dia tidur dan dia bangun tengah malam pukul 4-5 pagi ke, dia bangun, dia sembahyanglah tarawih dan automatik dapat pahala tahajud. Sebab tahajud tu mana bangun solat selepas tidur. Cuma dia tertinggal satu kelebihan, iaitu kelebihan secara berjemaah. Melainkan dia ajak isteri dia semua, dia kejut anak-anak dia semua buat sembahyang tarawih sekali dengan dia. Dan selepas sembahyang tarawih, apa yang kita buat adalah kita akan melaksanakan witir 3 rakaat. Ini yang sebahagian di kalangan kita, ada yang dia nak sembahyang 8 rakaat. Bila nak sembahyang 8 rakaat, dia buat 8 rakaat, kemudian witir dia buat sendirian, ataupun dia tak nak ikut. Dia sebenarnya ada di masjid tapi tak nak buat ikut imam. Terus witir sendiri sampai 20 rakaat, witir pun dia buat balik rumah 3 rakaat, balik rumah buat sendiri. Tuan-tuan lihat dalam hadis, hadis yang berstatus hasan, maknanya kuatlah, bawah sikit daripada sahih, menyatakan man qama ma'al imam, siapa yang qiyam sembahyang tarawih ni waktu malam, qiyam bersama dengan imam, hatta yang sarifa, sehingga selesai sembahyang imam, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala sembahyang malam, sepanjang malam. Itu tuan-tuan perlu highlightkan dulu. Ikut imam sampai ke akhir, ditulis pahala, menghidupkan malam sepanjang malam, menghidupkan ibadat sepanjang malam. Jadi ikut imam tu sampai bila? Sampai salam terakhir imam. Salam terakhir imam ni, kalau imam buat 11 rakaat lah. Kalau imam buat 23 sampai 23 rakaat. Itu maksud dia. Cuma di kalangan kita menyatakan saya ni nak ikut sunnah Nabi ni. Nabi kata ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan akhir solat kamu tu witir. Jadikan akhir solat kamu tu witir. Itu suruhan Nabi. Dia kata suruhan ni wajib. Jadi sebenarnya bila sebut tentang witir ini, apa yang tuan-tuan perlu tahu, witir la witrani fi lailatin, tak ada 2 witir satu malam. Kalau tuan-tuan dah buat di witir bersama dengan imam dan esok tak ada witir lah,
walaupun di sana ada pendapat, dan juga ramai di kalangan sahabat-sahabat mereka berijtihad mengikut pendapat ini, iaitu mereka sembahyang witir bersama dengan imam 3 rakaat contoh. Kemudian esok pagi bangun, mereka tak buka balik witir 1 rakaat, jadi genapkan, kemudian baru semayang lain, kemudian tutup balik witir dengan akhir solat mereka dengan witir. Mana mereka semayang witir, kemudian mereka dah tutup witir 3 rakaat, buka balik 1 rakaat, kemudian semayang sunat lain, tahajud ke hajat ke taubat ke semayang sunat lain, tutup witir 1 rakaat. Jadi kalau tuan-tuan buat macam tu, ramai di kalangan sahabat buat begitu, itu ijtihad mereka. Tapi kalau tuan-tuan buat begitu, kalau kita lihat sebenarnya dia telah buat 3 kali witir. Nabi kata tak ada 2 kali witir dalam satu malam, itu dah 3 witir. Tuan-tuan buat lepas tarawih 3 rakaat, tuan-tuan buka balik witir, dah witir kali kedua, kemudian tuan-tuan tutup pula sebelum azan subuh, dah habis main tahajud semua, dah 3 kali witir. Sedangkan Nabi kata tak ada dua kali witir dalam satu malam. Di sini ada beberapa solution. Yang pertamanya adalah, cara yang pertama, tuan-tuan ikut je imam. Sebab kita nak dapat pahala seperti menghidupkan sepanjang malam, ikut je imam. Imam buat 23, kita buat 23. Imam buat 11, kita buat 11. Kemudian esok pagi tuan-tuan bangun, semayang lah, sunat apa-apa pun boleh semayang. Tapi tak perlu solat witir lah, sebab dah semayang witir. Solatlah solat lain, baca Quran apa benda semua, tuan-tuan boleh buat. Itu cara yang pertama lah. Cara yang kedua, tuan-tuan boleh buat juga. Kalau tuan-tuan rasa imam buat 3 rakaat sikit sangat, saya ni tak bulan puasa masih buat 7 rakaat, tambah bulan puasa 3 rakaat, memang tak buat lebih lagi. Dia nak buat 7 ke 9 rakaat, ataupun dia nak kekalkan 3 lah, ataupun dia nak lebihkan sikit witir, ataupun dia nak buat di akhir solat dia witir, bagaimana? Iaitu dengan cara semayang ikut imam sampai habis, sampai 23 rakaat. Cuma rakaat witir yang terakhir, imam niat saja aku solat sunat witir 1 rakaat, tuan-tuan niat 2 rakaat. Bila imam beri salam, tuan-tuan bangun tambah 1 rakaat. Jadi imam beri salam, tuan-tuan tambah 1 rakaat, tuan-tuan genap. Jadi tuan-tuan 4 rakaat witir, imam 3 rakaat witir. Sama sampai akhir juga semayang, cuma kita tambah. Bila tambah, apa lepas tu tuan-tuan perlu buat? Bila tambah, lepas 4 rakaat witir habis, witir tak ada genap, dia ganjil. Esok satu lagi tuan-tuan simpan esok punya pagi esok tuan-tuan bangun, tuan-tuan nak semayang tahajud, semayang taubat, semayang apa ke, semua semayang sunat, dan akhir sebelum nak sahur pukul 5.30, 5.45, tuan-tuan bangun solat sunat witir 1 rakaat. Itu cara yang ada 2 cara lah tuan-tuan boleh buat. Tapi solat witir, kelebihan solat witir adalah dalam bulan Ramadan dibuat secara berjemaah. Kemudian ada kunut pada malam yang ke-16, sebahagian mazhab daripada awal malam pertama sampai malam terakhir kunut. Kemudian yang ketiga, yang disunatkan bacaan kuat witir dalam bulan Ramadan, tidak sama pada bulan-bulan yang lain. Jadi witir ni kelebihannya besar, kita perlu jaga. Bukan sebab Nabi pernah pesan kepada Abu Hurairah kata apa? Awsani khalili bisalas. Nabi pesan kepada aku 3 perkara: jaga solat duha, witir, dan juga ibadat korban. Kita bagi laluan azan dah.
Okay, tuan-tuan ada apa-apa soalan ya? Tak ada apa-apa soalan, tambah sikit saja lagi, iaitu mengenai dengan solat sunat rawatib. Tuan-tuan, lepas solat sunat fardu isyak, sebahagian di kalangan kita kadang-kadang tak semayang ba'da isyak, nak rehat sebab nak solat tarawih banyak rakaat ni. Sebenarnya solat sunat rawatib ba'da isyak lebih afdal berbanding solat sunat tarawih. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Sebab Nabi menitik beratkan solat sunat rawatib, iaitu solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Jangan ditinggalkan solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah, sebab dia lebih afdal berbanding solat sunat tarawih. Kemudian perbanyakkan tadarus Quran. Tadarus ni mana seorang baca, seorang yang lain dengar. Kemudian orang lain baca, kita dengar. Itu dinamakan tadarus. Nabi SAW setiap malam Jibril jumpa dengan Nabi dalam bulan Ramadan. Setiap malam. Semua tahun yang terakhir bulan puasa, tahun yang terakhir 2 kali Nabi khatam bersama dengan Jibril, tadarus Quran. Kemudian perbanyakkan sedekah bulan Ramadan, beri makan kepada orang miskin, beri makan kepada orang yang berbuka puasa. Kerana beri makan kepada orang buka puasa, kita dapat pahala penuh. Pahala kita selalu takkan penuh, sebab kita sentiasa kadang-kadang buat dosa mulut, mata, tangan. Beri makan kepada orang buka puasa, kita dapat full, penuh, lebih baik daripada pahala puasa kita sendiri. Kemudian yang ada kewajipan zakat, awalkan zakat. Walaupun zakat dia kata saya zakat ni hujung bulan, hujung tahun, tak apa, hujung tahun cerita kita bayar awal bulan Ramadan, sebab pahala dia lebih. Bukan zakat fitrah ni, zakat lain. Zakat fitrah memang wajib lah. Cuma zakat fitrah itu dah harus dibayar, satu Ramadan boleh bayar. Cuma yang sunatnya adalah yang terakhir, yang di akhir malam raya. Kemudian yang afdalnya pagi raya. Tapi tuan-tuan jangan semua pulun pagi, kesian akan ambil zakat terhad. Kalau tak sempat bayar lepas sembahyang raya, makruh. Kalau tak bayar juga sampailah dah 1 Syawal, dah sambut raya, dah azan maghrib 1 Syawal tu, dah masuk 2 Syawal, maka hukumnya haram dan berdosa. Kalau tak bayar zakat fitrah. Bukan untuk kita saja, untuk anak dan juga isteri bawah tanggungan kita. Kemudian yang terakhirnya adalah dalam bulan Ramadan ini, selagi mana kita boleh kutip segala kebaikan, maka kita buatlah sebaik yang mungkin. Kerana pada tahun akan datang kita tak tahu, dalam tempoh yang panjang, 11 bulan akan datang untuk bertemu Ramadan, kita tak tahu lagi sama ada kita mampu bertemu ataupun sampai di tengah jalan pelbagai musibah ataupun penyakit yang menimpa kita tak tahu. Jadi selagi mana kita boleh buat, kita berhempas pulas dalam melakukan ibadat dalam bulan Ramadan. Cuma tuan-tuan perlu tahu, bila ibadat bulan Ramadan bukan baca Quran je.
Bila mana ada orang perlukan bantuan, orang tua mengangkat barang berat, kita bantu dia. Orang berjalan kaki masjid, nampak jalan jauh, kita naik motor, kita naik kereta, ajak dia tumpang. Itu semua adalah dipanggil perbuatan-perbuatan yang baik. Ada sebahagian di kalangan kita dia anggap, akulah nak perbanyakkan bacaan Quran, kalau boleh nak 3 kali khatam bulan Ramadan ni, itu bagus. Seperti Imam Syafi'i, pagi sekali, malam sekali khatam Quran. Tapi jangan kita lupakan, di sana ada perbuatan-perbuatan yang baik, yang lebih afdal sebenarnya. Jiran kita sakit, tak ada siapa nak bawa dia pergi ke hospital, anak dia sakit, maka kita tinggalkan bacaan Quran, kita bawa dia. Kerana ada beberapa situasi yang Quran tidak afdal, bahkan kita membantu orang lain itu lebih afdal. Tapi kalau tak ada, maka kita bacalah Quran, itu yang paling afdal. Kemudian cara tuan-tuan nak khatam Quran paling mudah lah. Satu hari satu juzuk, 30 hari dah 30 juzuk. Satu hari satu juzuk ni, sebelum sembahyang tuan-tuan bacalah satu line, 2 page satu line. Mungkin 5 ke 10 minit, kalau baca lambat sangat 10 minit. Kalau baca laju mungkin 3-4 minit dah boleh habis. Sebelum sembahyang fardu 1 page, selepas sembahyang fardu 1 page, 5 kali sembahyang fardu, setiap kali sebelum sembahyang fardu 2 page, selepas sembahyang fardu 2 page, sampai sembahyang isyak tuan-tuan akan dapat 1 juzuk Quran, satu juzuk habis. Maka bila 30 hari 30 juzuk itu contoh yang paling mudah lah. Tapi sebenarnya banyak waktu-waktu lain lagi kita boleh baca. Sebelum buka puasa ada banyak waktu kita boleh habiskan. Sebelum buka puasa, selepas daripada buka puasa, sementara tunggu azan isyak, itu juga waktu yang baik untuk kita baca Quran. Cukup sekadar ini dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan, beri kesihatan saya dan juga tuan-tuan untuk bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberkati masa kita, umur kita dalam buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.